Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi Allahumma ja'alna thawaba ma qadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Syekh Thumma ila ruhi Syekh Thumma ila ruhi al-Imam al-Ghazali. Amin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita sambung muka surat 2, sambungan 2 baris daripada atas, sambungan Tuhan yang menjadikan ia. Situ. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Tuhan, siapakah Allah? Allah tu ialah Tuhan. Tuhan mana? Yang menjadikan. Itu sifat yang pertama bagi Allah. Siapakah Allah? Allah tu ialah Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang menjadikan. Sifat yang pertama bagi Tuhan. Tuhan yang menjadikan. Ia Tuhan. Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Menjadi akan jin dan manusia. Baik. Tulis sikit pada kata yang menjadi. Tulis kata yang menjadi. Apakah yang dikehendaki dengan menjadi di sini? Tulis tu, menjadi. Siapa Allah? Allah tu Tuhan. Tuhan ni Tuan. Tuan mana? Yang menjadi. Apa makna menjadi di sini? Tulis sikit situ. Tulis. Menjadi di sini. Menjadi di sini dengan makna menzahir dan menimbulkan makhluk. Menzahir dan menimbulkan makhluk daripada tak ada kepada ada. Itu makna menjadi di sini. Menzahir dan menimbulkan makhluk
daripada tak ada kepada ada. Itu makna menjadi. Adapun Tuhan, Tuhan tu dipanggil yang menjadi. Nampak? Yang menjadi bahasa Arab panggil Khaliq. Adapun menjadi ataupun kena jadi, bahasa Arab panggil makhluk. Yang menjadi bahasa Arab panggil Khaliq. Yang kena jadi bahasa Arab panggil makhluk. Boleh. Jadi siapa Allah? Allah tu Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang menjadi. Sifat yang pertama bagi Tuhan kalau orang mengaji. Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Menjadi akan jin dan manusia. Erti di sini, jin dan manusia tu barang kena jadi. Ataupun bahasa Arab panggil jin dan manusia tu makhluk Allah. Adapun Allah tu Khaliq, yang menjadi. Boleh? Bila? Allah tu Khaliq. Bahasa Melayu panggil yang menjadi. Adapun jin dan manusia ni bahasa Arab panggil makhluk. Bahasa Melayu panggil benda yang kena jadi. Nampak? Boleh? Supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia. Supaya mengerjakan mereka itu tu jin dan manusia, mengerja akan ibadah dan juga taat. Takdir sikit. Dan juga taat. Baik, supaya di situ. Supaya di situ dengan makna hikmat. Supaya di situ dengan makna hikmat. Bukan dengan makna kerana dan tujuan. Kita tulis sikit. Tulis pada kata supaya. Nah, mengaji kitab balas ni lah. Nah, ikan tulis dobik. Tulis catatan. Kalau tak tulis, kita tak akan faham. Tulis supaya di situ. Yang dikehendaki dengan supaya di sini ialah, yang dikehendaki supaya di sini ialah supaya dengan makna hikmat. Supaya dengan makna hikmat. Bukan dengan makna kerana. Bukan dengan makna kerana atau tujuan. Kita gemolek sini. Supaya di sini dengan makna hikmat. Bukan dengan makna kerana atau tujuan. Apa sebab kalau awak tanya supaya di sini bukan dengan makna kerana atau tujuan? Hak itulah ayat hak semua kita dengar tu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tu yang Syekh Abdul Qadir tiru letak pada khutbah kitab dia ni. Dipanggil
Ditiru cakapan daripada ayat tu lah. Ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ada. Jadi hak nak jaganya, dan tiadalah wama, dan tiadalah aku jadikan jin dan manusia tu illa malaikat supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Supaya di situ tu dengan makna hikmah ke, atau dengan makna kerana ke, atau tujuan. Hak pamannya orang sangat duduk terjemah, dan tiadalah aku menjadikan jin dan manusia malaikat kerana untuk ibadat kepada aku. Terjemah lagu tu salah. Terjemah lagu tu salah. Sebab tu supaya di sini dengan makna hikmah, bukan dengan makna kerana, bukan dengan makna tujuan. Apa sebab? Hak ni ikenegi kepada perbahasan dari sudut ilmu usuluddin. Tulis sikit. Kalau kita tak halusi sini, takut punah dari segi bab pegangan pula. Baik. Supaya bukan dengan makna kerana atau tujuan. Apa sebab supaya bukan dengan makna kerana atau tujuan? Kerana Allah jadikan jin dan manusia, Allah jadikan jin dan manusia tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan dan manfaat yang kembali kepada Allah. Tak ada. Tidak ada tujuan dan manfaat yang kembali kepada Allah. Dari segi pegangan, Allah jadikan jin dan manusia ni bukan ada tujuan atau manfaat yang kembali kepada Allah. Tidak. Kerana Allah tak ambil manfaat, Allah tak ambil faedah pada perbuatan yang dijadi. Allah jadikan jin dan manusia ni bukan dengan ada tujuan, bukan ada manfaat yang kembali kepada Allah. Itu mustahil. Dan Allah jadikan jin dan manusia ni apa sebab? Hikmah dia. Hikmah supaya jin dan manusia ni kerjakan akan ibadah. Itu hikmah. Bukan Allah jadi jin dan manusia ni bukanlah ada tujuan, bukanlah ada manfaat, faedah yang kembali kepada Allah. Tidak. Allah tak ambil manfaat pada perbuatan. Allah tak ambil manfaat pada hukuman. Ni kena mengaji dari segi bab usuluddin. Supaya di sini ialah hikmah. Apa hikmah Allah jadikan jin dan manusia? Hikmahnya supaya mengerjakan mereka itu jin dan manusia mengerjakan ibadah dan juga taat. Tu hikmah Allah jadikan jin dan manusia. Baik, tulis sikit pada kata ibadat situ. Ibadat. Tulis dia. Disebut di dalam kitab Sirajut Talibin. Disebut di dalam kitab Sirajut Talibin. Kitab Sirajut Talibin ni kitab yang mensyarahkan bagi kitab Minhajul Abidin. Kitab ni syarah bagi kitab Minhajul Abidin.
Apa dia kata dalam kitab Sirajul Talibin? Dia kata gini. Tidak dinamakan ibadah. Tidak dinamakan ibadah melainkan amalan yang dilakukan itu dibina dengan ilmu. Tidak dinamakan ibadat melainkan amalan yang dilakukan itu dibina dengan ilmu. Sambung lagi. Jika amalan yang dilakukan itu bukan dibina dengan ilmu, maka tidak dinamakan amalan itu sebagai ibadat. Maka tidak dinamakan amalan itu sebagai ibadat, tetapi dinamakan tasannu'. Tetapi dinamakan amalan itu sebagai tasannu'. Apa tasannu'? Pura-pura buat amal ibadat. Titik situ. Tasannu'. Nun ain, tasanna'un. Apa tasannu'? Pura-pura buat amal ibadat. Hikmah Allah jadi jin dan manusia ni, hikmah supaya jin dan manusia ni pakak-pakak kerja ibadat dan taat. Bila sebut ibadat dalam kitab Sirajul Talibin, disebut dalam kitab Sirajul Talibin, tidak dinamakan ibadat melainkan amalan yang dilakukan itu dibina dengan ilmu. Persoalan, adakah amalan yang kita buat hari ini, adakah kita buat dibina dengan ilmu atau semata-mata turut orang lain? Jawab. Sama ada amalan ibadah sembahyang, sama ada amalan ibadah puasa, sama ada amalan ibadah zakat, haji dan segala amalan-amalan yang lain. Adakah kita buat dengan dibina, dengan kita turut berdasarkan ilmu, ataupun kita buat berdasarkan turut orang lain? Jawab. Kalau turut orang lain, maka amalan kita, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita buat bukan dengan turut ilmu, sembahyang kita tak panggil ibadat, puasa kita tak panggil ibadat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat-amat menitik beratkan soal belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi, tuntut mencari ilmu itu ialah suatu kewajipan di atas tiap-tiap orang Islam. Tuntut ilmu mana hak jadi kewajipan? Tuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merakumi 3: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid dia ada sukatan yang fardu ainnya. Fiqh dia ada sukatan fardu ainnya. Tasawuf dia ada sukatan fardu ainnya. Sukatan fardu ain tauhid wajib ke atas tiap-tiap orang yang berakal lagi pula baligh, kena mengetahuikan
sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus, yang berkait dengan Allah dan Rasul. Kemudian disertakan dengan dalil. Itu sukatan fardu ain tauhid. Adapun sukatan fardu ain fiqh ialah fiqh bahagian ibadat yang merakumi persoalan bab taharah, bab air, bab najis, bab tayammum, bab haid, bab nifas, bab mandi wajib, bab wudu, kali batal wudu, bab syarat sah semayang, rukun semayang, kali batal semayang, dan yang berkait dengan amalan ibadat. Persoalan, adakah kita kuasai asas-asas fardu ain tersebut untuk dinamakan ibadah? Adakah kita reti persoalan bab air? Adakah kita reti sudah kuasai asas persoalan bab najis? Adakah kita sudah kuasai asas bahagian dengan wudu, bab mandi wajib, bab haid, bab nifas, bab wiladah, bab azan, bab iqamah? Untuk dinamakan ibadah, prasyarat buat amalan dibina dengan ilmu. Kalau kita buat amalan, buat bukan dengan turut ilmu, maka amalan kita tak panggil ibadat. Dipanggil apa? Tasannu'. Hanya pura-pura buat amalan ibadat. Hikmah Allah jadi jin dan manusia ni suruh kerja ibadat, tetapi kita buat amalan hakikat tak dinamakan ibadat. Sebab kita buat amalan tidak buat dengan ilmu. Inilah yang berlaku hari ini. Semayang rajin tak pernah tinggal, tapi semayang bukan buat dengan ilmu. Semayang teruk orang. Adakah kita termasuk dalam golongan tu? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Hadis ni boleh buat sebagai renungan dengan molek. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang bagi agama. Kalaulah kita nisbahkan agama Islam ni, kita nisbah sama seperti sebuah bangunan. Kita nisbah sebegitu. Maka sembahyang 5 waktu seolah-olah menepati tiang bagi sebuah bangunan itu. Kukuh ataupun tidak, runtuh ataupun tidak, sebuah bangunan itu bergantung kepada tiang yang didirikan. Begitulah dengan sembahyang kita. Kalau sembahyang kita buat penuh dengan cacat celah, penuh dengan tidak sempurna, maka mudah seseorang itu untuk buat derhaka dan maksiat kepada Allah. Bila manusia buat maksiat dan derhaka kepada Allah, maka jauhlah daripada rahmat dan pertolongan Allah. Dan Nabi sebut lagi, dan mana-mana orang yang mendirikan sembahyang. Mendiri. Apa maksud mendiri? Mendiri dengan makna cukup segala rukun dan cukup segala syarat dan buat segala perkara sunat dalam sembahyang. Persoalan, kita tahu dah rukun semayang, syarat sah semayang, dan juga perkara-perkara sunat dalam semayang. Tahu tak? Untuk dinamakan mendirikan semayang, mesti cukup segala rukun semayang, cukup segala syarat semayang, dan buat segala perkara sunat dalam semayang. Persoalan, kita tahu dah syarat sah semayang dia berapa? Tahu tak? Dah buat semayang lagu mana tak tahu. Kerana syarat-syarat ni perkara hak mesti kena buat sebelum masuk semayang. Kalau syarat sah semayang tak tahu, bagaimana untuk dikatakan sah semayang? Inilah sikap kita umat Islam hari ni
buat amal hanya semata-mata amal, bukan buat dengan ilmu. Nabi kata barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka sebenarnya seorang itu dia menghidupkan agama dia sendiri. Persoalan, adakah kita menghidupkan agama kita sendiri? Untuk dinamakan menghidupkan agama, mestilah seorang itu mendirikan sembahyang. Mendiri persoalan ilmu. Mesti cukup segala rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, dan buat segala perkara sunat dalam sembahyang. Nabi sebut lagi lepas tu, wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang. Tinggal sembahyang dua makna. Yang pertama, dok sembahyang langsung. Yang kedua, orang yang sembahyang tak pernah tinggal, kaki sejid, kaki surah, hakikat sembahyang dia tak sah. Ini pun dinamakan orang yang tinggal sembahyang. Persoalan, adakah kita ni termasuk dalam golongan orang yang meninggalkan sembahyang? Pergi surah sokmo pagi, subuh, tengah hari, petang, pasar, pergi sokmo surah sejid, sembahyang berjemaah. Comel, adakah kita dinamakan orang yang meninggalkan sembahyang? Kenapa? Kerana buat tidak dibina dengan ilmu. Maka Nabi kata orang yang meninggalkan sembahyang ni, maka sebenarnya orang ini merobohkan agama dia. Kita mengatakan Zionis Israel jahat kerana meruntuhkan rumah Allah. Tapi lebih jahat lagi orang yang meninggalkan sembahyang. Kerana orang tinggal sembahyang, dia robohkan agama dia sendiri. Lebih jahat pada Zionis. Siapa? Kita ni lah hari ni. Tapi tak sedar. Kita dilalaikan dengan hadis Nabi. Kenapa? Kita dihidangkan dengan ustaz-ustaz penceramah yang membangkitkan jiwa untuk melakukan amal ibadat sunat yang banyak tanpa mengajar asas-asas ilmu fardu ain. Inilah yang dihidangkan hari ini. Kita hendaklah bangun malam, qiyamullah, menangis, bertaubat pada Allah, tapi masih sama meninggalkan asas persoalan ilmu fardu ain. Inilah orang hari ini, amalan yang dibuat banyak tapi hakikat tidak dinamakan ibadat. Maka ada masa lagi untuk kita berubah. Apa? Berubah untuk belajar sebaik mungkin ilmu fardu ain. Bikemah molek persoalan ibadat, belajar baik, kenal baik mutlaq, ai musta'mal, ai musyammah, ai mutanajjis, belajar baik, bab nifah, bab wiladah, asas-asas fardu ain. Kalau kita bercakap bab mandi wajib, 60% buat tak sah. Contoh. Sebab mandi wajib dia berkait dengan ibadat sembahyang. Sembahyang ni satu benda besar. Nak boleh ke sembahyang, di bawahnya telah selesai molek dah. Kena bab air, kena bab najis, kena pandai cara mencucikan najis. Banyak hal bawah tu. Termasuk persoalan mandi wajib. Bila sebut mandi wajib, perkara yang wajib kita kena buat sewaktu kita mandi tu perkara yang kita panggil rukun mandi wajib. Ada beberapa perkara. Rukun mandi wajib ada perkara. Dan kalau tak tahu, bagaimana kita buat mandi wajib? Ni panggil apa? SOP dalam agama. Nak mandi wajib ada SOP dia. Apa dua perkara? Hukum mandi wajib dua perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, tanya. Yang kedua, meratakan air pada sekalian tubuh. Royak itu kena tak? Betul tak? Betul tak? Salah jawab lepas itu. Ini nak kata kalau kita tak ada ilmu, mudah ditipu oleh orang.
Yang kedua, meratakan air pada sekalian zahir tubuh. Tinggal satu perkataan membawa makna yang lain. Baik. Awak tanya kita bab niat ni wajib. Niat ni wajib ini nak niat apa ni? Nak niat apa ni? Kena belajar pula cara-cara niat mandi wajib yang diakui oleh agama. Kalau kita niat gini jadi ke tak? Kita niat kata aku mandi. Kita niat gitu je. Jadi tak? Ini persoalan bab ibadat. Jadi tak? Apa sebab tak jadi? Apa sebab tak jadi? Nak mandi wajib kena kenal perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kena tahu pula. Bukan semata-mata tubik pada kemaluan wajib mandi lalu dah. Kena kenal pula air mazi, air wabi, air mani, air keting. Kena kenal pula. Sebab air wabi, air mazi, air mani, air keting tubik pada satu saluran yang sama. Pada mana? Pada alat kemaluan kita. Dok kena air mazi, dok kena air wadi, dok kena air mani. Bagaimana untuk dikatakan kita ni diwajibkan mandi? Nak namakan air mani, nak kena guna air mani. Dalam agama ada siap dah kedah. Sebab dia melibatkan ibadat. Nak mandi wajib buat dengan ilmu. Baik. Niat sebegitu aku mandi tak sah. Sebab dalam niat mandi wajib kena ada dua, qasad dan ta'ayyun. Apa qasad? Aku mandi. Apa ta'ayyun? Wajib. Baru sah. Aku mandi wajib. Aku mengakak hadas besar. Baru jadi. Baru someh. Yang kedua, orang tanya kepada kita, nak niat mandi wajib ni, nak niat bila? Jawab. Nak niat bila ni wajib? Niat tahu dah tu nak niat mandi wajib itu, nak niat bila? Aja dengar dah orang tu cakap gini. Dia kata mu kat gini nak mandi wajib, siapa di pintu tandah tu, mu niat situlah. Mu niat mu mandi wajib. Lepas tu bila mu masuk dalam tandah, kena air pada kepala mu, mandi je lah. Dengar tak buah tu? Dengar tak? Dia dengar? Dengar mana? Dengar mana? Dengar orang cakap ke je? Dengar? Betul tak? Dia faham niat tu gitu. Bila nak niatnya, mu nak niat mandi wajib, payah gapanya. Mu nak mandi wajib dalam tandah, siapa di pintu tandah tu, mu niatlah situnya. Mu niat mana? Mu niatlah aku mandi wajib. Lepas tu, masuk dalam bilik mandi dalam tandah, buka air hujan, mandi je lah. Betul tak cara mandi wajib gitu? Betul. Kalau betul lagu tu, wajib kena qada habis semayang dia. Tak betul tak sah main wajib lagu tu. Ni persoalan orang nak dah. 8 orang nak dah. Bila belajar bahawa ni wajib tak sah. Bagaimana dengan ibadat di Islam ni? Orang nak dah. Kalau pergi haji umrah tak pakai, kena buat semula ibadat-ibadat dia. Sebab apa? Sebab buat ibadat tak ada ilmu. Dah persoalan nak niat mandi wajib ni bila? Ya Pak. Nak niat mandi wajib ni, niat tekoh bila? Tekoh kepala ke, kena air atas kepala ke lagu mana? Kalau kita niat mandi wajib, kita niat kaki sah. Kita niat mandi wajib bukan niat atas kepala. Kita niat tu tekoh air kena kaki. Kita niat situ. Jadi tak? Tak jadi. Dia jangan ikut orang, ikut kita. Jadi tak? Buat okey. Kalau kita niat ni wajib kan bukan kena air atas kepala. Tapi kita tak mahu niat atas kepala tu. Kita ambil air pahit,
Jiruh kaki kita pun niat aku mandi wajib niat situ. Jadi ke tak? Jadi. Apa sebab jadi? Jawabnya tu sah. Sebab apa? Cara niatnya mana? Niat tu bila? Apabila air kena pada mula-mula mana-mana anggota tubuh. Niat ketika air kena pada mana-mana anggota tubuh. Tak mesti kepala. Orang faham hari ni kena niat kepala. Kalau ada niat atas kepala, niat kat lain tak sah. Ini hak ramai. Ini pakat tu dah ni. Oh ya katuk dah ni. Balah dalam satu pengajian. Dia ustaz ngaruh bukan niat atas kepala. Mana boleh niat kaki? Jahit bab soalan, bab ni wajib. Nak kata bab ibadat. Tu dak sah dah. Lepas kita niat betul dah. Kemudian rukun yang kedua, kena ratakan air pada sekalian zahir tubuh. Kena ngaji pula dalam bab mandi wajib, kena kenal manakah zahir tubuh. Sebab air wajib kena rata sekalian pada zahir tubuh. Persoalan. Kita kenal tak istilah lubang khipung? Kena kenal. Lubang khipung tu anggota zahir ke anggota batin? Wajib siapa air ke tak? Bukan kata batin. Kan kita mandi diri, kan itu tu tak apa. Dah kena siapa air ke tak? Jawab. Mana kata kena mandi wajib ni lubang khipung kena gonyah agak wajib ke sunat? Wajib. Apa sebab kata wajib? Kata air dah. Ramai kata air kan dah nampak kan. Kata ni diri. Bila air kena tapal, dia lubang khipung tutup gini. Bukan tu duduk cakap baru itu buka. Dah soh tekan suwi dia bukan diri duduk. Tapi diri kan tutup, bukan batin. Ya tak? Zahir. Mana kata kena gonyah ada bakhipuk Jawapannya betul. Ada dah orang ngaji, orang mandi wajib, lubang khipuk tak gonyah, ada tak? Dia hanya meratakan air pada sekalian tubuh. Dan masa yang sama lubang khipung tak gonyah, ada tak? Kalau tak gonyah, tak sah ni wajib. Ni soalan bang ibadat. Buat dengan ilmu. Bab semayang. Setiap rukun semayang 13 dia ada syarat sah rukun pula. Takbiratul ihram dia ada syarat sah takbir. Fatihah syarat sah Fatihah. Setiap rukun sembahyang 13 ada syarat sah dia pula. Persoalan, kita takbiratul ihram, tahu tak syarat sah takbir dia berapa? Dia tak tahu, bagaimana untuk dikatakan takbir kita sah atau tidak? Nak hukum mana? Aku takbir ni sah ke tak sah, nak hukum mana? Tak lain tidak bukan ukur dengan ilmu. Masalah ada ilmu ke tak? Nak takbiratul ihram tu, awal-awal semayang tu, tahu tak syarat sah takbir ada berapa? Tak tahu. Bila kita bertakbir, nak tahu sah ke tak sah, nak tahu mana? Kita sendiri pun tak tahu mana takbir yang betul, mana takbir yang salah. Tahu tak? Mana takbir hak betul guna, hak yang tak betul guna, tahu tak? Ke janji arak disebut. Arak tu, iya dah tu, gitu. Lepas semayang berjemaah, makmum duduk belakang, dia sah berniat makmum bila sah takbir imam. Dah kita nak tahu guna imam tu takbir sah ke tak sah. Sama ni. Tak lain dengan ilmu. Dengan ilmu. Bersoal nak tahu tak? Maya seorang apa kena ilmu. Sebab kita semayang, awal-awal semayang kita takbiratul ihram.
Nak tahulah sah ke tidak sah takbir. Nak hukum mana? Dengan ilmu. Dia persoalan tahu ke tak? Ini nak kata ibadat. Buat dengan ilmu. Kalau buat amalan yang kita buat, tidak buat dengan ilmu, dengan ibadat. Pura-pura buat amal ibadat. Belum cakap bab sah semayang. Ni untuk dinamakan ibadat baru ni. Nak sah semayang, berat lagi. Untuk terima amal semayang, kau berat lagi. Pada amal semayang, kau berat lagi. Kena cakna molek bab ni. Kena cakna molek. Cakna molek. Syarat sah takbir atau ihram ada 14 syarat. Dan takbir atau ihram ni lah kebanyakan orang takbir tak pakai di awal lagi dah. Kalau melibatkan sembahyang Jumaat lagu mana? Jumaat diwajibkan jemaah. Kalau imam takbir tak betul, hakikat Jumaat tak. Dah kena buat mana kita? Kena buat sembahyang Zuhur. Masa tak tahu ke tak? Imam takbir sah ke tak sah, tahu tak? Dah sembahyang Jumaat lagu mana? Ni bab ilmu. Bab ilmu belaka. Jangan kita buat amal comel dah, sembahyang tak pernah tinggal dah, jangan selesa. Sebab untuk dinamakan ibadat buat dengan ilmu. Ni bab sembahyang. Belum lagi tihah. Belum lagi kata bahasa Allah rukun fi'li. Ni banyak persoalan bab sembahyang. Belum lagi kata masalah perkara batal sembahyang. Buat gini batal ke tak, buat gini sah ke tak, tu boleh cakap gitu lagi bab sembahyang. Ni masalah. Benda ni lah yang kita kena hadang betul-betul, kena belajar betul-betul persoalan ibadat sembahyang. Dia nak mandi wajib, dia nak ambil air sembahyang, dia nak basuh najis, kena air. Kalau kita mandi wajib tapi tak kena air, tak sah ni wajib. Nak mandi wajib, kena guna air apa? Kena tak? Apa itu air mutlak? Itu hukum air. Bukan definisi air mutlak tu. Air bersih, air teh bersih tak? Macam mana kita faham air mutlak? Sebab nak sah mandi wajib, nak sah wuduk, nak sah basuh najis, air mutlak. Kena ada air mutlak. Kalau kena apa itu air mutlak? Syarat sah mandi wajib, syarat sah wuduk ada 12 syarat. Antaranya mengetahui air yang digunakan itu air mutlak. Nak tahu dengan ilmu. Ni. Ke asal buka pai air tu, tubik air mutlak dulu gitu. 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 Tu berat nana gitu. Terkadang air tu bila kita buka pai air, terkadangnya tak mutlak. Terkadang mutlak, kena ngaji bab tu. Dengan ambil pam buka pai air, peoh ambil selalu, tak apa benda. Amal ibadat lagu mana? Amal lagu mana? Ibadat. Belum cakap lagi bab najis, bab hid, bab nipah, belum lagi. Untuk dinamakan ibadat pun susah. Baik. Baik. Sambung lagi nota. Tak habis nota gitu. Nota sambung lagi. Disebut di dalam kitab Matang Zubab. Jadi dengar tak Matang Zubab? Matang Zubab kalau orang mengaji, dia ada 2 bahagian. Bahagian tauhid dan kemudiannya bahagian fiqh. Matang Zubab ni dia kita buat dalam bentuk syair. Syair buat. Disebut dalam kitab Matang Zubab yang dikarangkan oleh Imam Ibnu Ruslan. Imam Ibnu Ruslan tu pengarang kitab Matang Zubab. Apa dia kata? Dia kata amalan yang dilakukan tanpa ilmu itu
tidak diterima. Wal amalu bi ghairi ilmin la tuqbalu. Amalan yang dilakukan tanpa ilmu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan ibadah. Untuk dinamakan ibadah, prasyaratnya buat dengan ilmu. Buat dengan ilmu. Ramai yang silap faham takbiratul ihram, ramai yang silap dipaham dia kat tangan. Ni ramai sangat-sangat. Apa takbiratul ihram? Tu hak kat tangan tu sai. Ni ramai sangat-sangat. Tu soalan yang sangat mudah tu pun susah nak beza dah. Dia tak kat tangan tu, tak ni takbir kata. Tu insya-Allah sah. Itu bukan takbir, tu akad tangan untuk takbir lain. Takbir tu apa? Lapah Allahu akbar. Jadi takbiratul ihram, dua kalimah. Takbir patu ihram. Takbir tu apa? Allahu akbar. Ihram tu apa? Bab dua, takbiratul ihram. Takbir lapah Allahu akbar. Ihram tu apa? Apa ihram? Takbiratul ihram, dua kalimah. Takbir lapah Allahu akbar. Ihram apa? Ihram bahasa Arab, Melayu yang mengharamkan. Haram apa? Haram segala perkara yang halal yang kita buat sebelum sembahyang. Haram bila kita sebut ra pada akbar. Tu nama takbiratul ihram. Bila kita takbir mati ra sahaja, maka haram segala perkara yang halal buat sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang kita boleh makan, boleh minum, boleh cakap telefon, boleh nocak, boleh buat segala-gala. Bila sebut ra pada akbar sahaja, haram makan, haram minum, haram cakap, haram segala-gala perkara yang halal buat sebelum sembahyang, melainkan perkara hak berkait dengan ibadah sembahyang sahaja. Benar tak berlaku gini? Tengah-tengah baca Fatihah sembahyang zuhur misalnya kata ada orang wisalah rumah kita. Benar tak kita? Tengah-tengah sembahyang zuhur ni, assalamualaikum. Ada tak? Itu buat guna. Kuat sebab apa? Batal sembahyang awak. Kita kuat kosak untuk kabur waktu kita sembahyang. Batal sembahyang awak. Dan buat gua ni. Ni persoalan ilmu. Hak terus sekali laginya dijawab salah. Waalaikumsalam. Masuk dengan mayat dia. Ramai. Buat gitu haram bersusah. Ni berlaku ni. Garik buta berlaku cerita sikit. Petang tu panggil orang masih rupuk di rumah. Jadi hak masih rupuk tu sahih, misal kata sahih kita lah. Tinggal masih rupuk rumah kita. Garik mari. Jadi kita tengah memayang, kita memayang orang lain lah. Tengah semayang salam lah kau. Ada orang belakang tahu siapa dia. Waalaikumsalam. Jawab salam gitu. Tu haram. Sebab apa? Jawab salam halal buat sebelum daripada sembahyang. Dalam sembahyang haram jawab salam. Jawab dok sekarang. Cak kabar lagi yo. Bah, orang mari, cak kabar gitu lagi yo. Tengok ayat. Ni soal ilmu. Soal ilmu. Nampak?
Setus sikit bab takbir yang betul hang salah ngelah awal ni. Baik. Disebut lapah takbir. Lapah takbir ni mula-mula sekali kena tahu huruf takbir. Ada berapa? Pernah kita bilang ada berapa huruf takbir? Tahunya dari Malaysia 14 Januari tahu tu lah. Tak ha. Huruf takbir dia berapa? 8 huruf. Melapang alif, lam, he. Alif, kaf, ba, ra. 8 huruf ni kena pula setiap satu huruf. Huruf alif bagi apa? Bagi atas. Lam bagi atas. Lam bagi atas. He bagi depan. Tak gitu? Baik. Kalau kita takbir, lapah Allah, permulaan kita pergi sebut Allah. Jadi apa sebab? Oh. Kita ngaji Iqra satu warna bunyi. Sebut warna. Oh, tak pakai. Serasi tekan bak takbir setengah jam. Tak pakai. Sedap bunyi Allah. Allah sedap cara. Tak soh, tak pakai takbir awak. Apa? Dia alih salah dah. Pasal tak? Tak pasal. Ataupun permulaan takbir buat leweh. Allah tak pakai tak? Ataupun dia buat nada sedih. Allah tak pakai tak? Ada tak dengar kita? Dia buat leweh pada buat alih. Allah tak pakai. Alih tak boleh leweh. Kalau leweh dia dipanggil seolah-olah ada hamzah istifham. Atau kena ngaji bab takbir. Yang kedua, kena tahu pula lam pada kalimah Allah dia bari ke dia mati. Alif, lam he kan. Lam pada kalimah Allah tu dia dibari ke dia mati. Baik, dia mati, dia berbaris. Bagaimana? Bagi atas kan. He pula dia mati ke dia baris? He. Alif, lam, he. He tu baris ke dia mati? Bagi depan kan? Baik. Jadi pahamlah kita, disebut kalimah Allah, he dah hati. Ia baris. Kalau tebuk kalimah Allah, mati he dah, tak pakai. Contoh. Allahu Akbar, tak pakai takbir. Sebab apa? Dia mati he mula-mula, kemudian hidup semula he. Sudah 2 kali he. Allah. Apa dah tu? 4 dah. Wa akbar 5/4 9 tak pakai sembahyang awak. Kalau berlaku jemaah aja ke mana? Imam takbir itu, imam tak sah takbir. Kita hakikat kena main zuhur semula. Banyak tu antara. Sedar tak? Sedar. Lepas tu buat amal ibadat ni kata untuk dinamakan ibadah mesti syarat buat dengan ilmu. Kerana hikmah Allah jadi jin dan manusia ni, hikmah supaya kita jin manusia ni suruh buat amal dan ibadah. Tu hikmah. Dah nak ibadat lagu mana? Buat ada ilmu. Tu kita kena mulai. Ini persoalan beribadah. Habis situ pula. Dan lagi pula ta'at wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hikmah yang kedua, Allah Ta'ala jadi dia manusia ni supaya mengerjakan mereka itu akan ta'at. Ta'at lagu mana pula. Jadi insya-Allah lah sambung semula pada masa yang akan datang. Jadi akan datang kita musolli. Itulah ada waktu ustaz boleh hak derah sikit. Derah boleh. Sehari boleh semua kelar tapi tak faham kan. Boleh lagu tu. Kita senang je. Dah hamba ada ada kata ustaz derah sikit. Ada kita. Kita derah, kita kalau tak ada bikin nota-nota dah fikir kita je. Betul, pergi mana-mana ngajar pahala ke.
Dalil senyap. Cuma dah ya. Palak ke? Pergi mana-mana pun. Palak ke? Kalau dia tak faham nanya. Tak. Dia senyap, dia faham tu. Tu sipir kita. Mudah ya. Kalau pergi ngajar mana, gembira. Apa? Orang faham lah ke? Baik ceramah ke? Baik ngajar ke? Faham lah ke? Tak apa? Tak ada persoalan. Sebab tu pada Mekah dia kata, kalau dak mung ni masa ngaji ngaku, mudak tanya soal ngaji. Pada maling dah jekah pula. Orang alim dah senyap dah. Senyap apa? Orang alim ni dah tak usah tanya dah apa. Kalau mau orang ngaji, orang belajar, mau tanya. Ha ni pada kita senyap terus, alim lah ke dah. Tu pada pada lagu tu. Lagu tu kesok kitanya. Bukan nak tanya, duk nak tanya dululah. Pada susah tanya. Dengan ngaji dengan dia, tanya. Kalau ngaji apa-apa susah tanya. Senyap, maling dah. Balik usah ngaji lah. Pada Jadi kita doa gitulah, kita maklum. Jadi kalau ada masalah, tak faham tanyalah. Dalam grup ada dah. Insya-Allah lah. Kalau grup senyap tu kita faham lah ke senyap nak. Dah mikir-mikir banyak dah. Insya-Allah sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.